Baik, kita terus kepada soalan. Soalan pertama, berdosa tak saya kerana saya tak ada nafsu? Saya tidak rasa apa-apa melihat isteri saya. Dulu dia okey, sekarang dia sudah gemuk. Berdosa ke saya? Baik, isteri dia dulu okey, sekarang ni dia tengok isteri dia sudah tak berasa kan, tak terangsang. Jawabnya tak, tu masalah awak. Okey tak okey tu masalah awak. Nak yang sebenarnya tak ada benda gitu. Yang tak bolehnya awak terangsang melihat bini orang. Tu tak bagus ha. Jadi kalau awak tidak terangsang melihat bini sendiri, itu awak punya pasal. Bini pula suka. Nah, laki dia kata, "Mek, kita dia tengok awak ni tak terangsang apa-apa ah." Nampak? Bini dia kata, "Kau mujur tak letih sangat aku." Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang sebab wanita dia bila baru kahwin dia okey, tapi 5-6 tahun kahwin sudah tak okey. Jadi nasihat kepada kaum wanita lah, kalau bolehlah perempuan yang bersuami dia biar selalu macam dia baru kahwin. Itulah petua terbaik untuk menambah kasih sayang suami. Tengok masa kita baru kahwin, kita masuk first time dalam bilik bini kita, nak macam mana keadaan dia? Dia duduk atas katil, pakai baju comel, bersulang-sulang, nak muka sini kuning, sini koko, sini hijau, sini biru, faham tak? Mulut merah macam anak anjing mulut, dengan wangi serbak, buka pintu bau wangi dah. Pakaian pula belah, nampak peha, comel duduk atas katil, batal golek duduk tengah, batal lepes tepi, kain hujung katil tu sama je dengan biral latar. Nak bersih pula bilik tidur, ada kelambu turun gitu. Seronok tak kita? Seronok. Tapi bila dia kahwin 3-4 tahun dah, sekarang dia ada gitu. Kita masuk bilik, tak ada dah, pakai ikat kain batik gitu, macam untuk bating. Tali baju dalam spare duk tapal dia bau. Nak rambut atu kat 52. Ada. Jadi macam mana nak terangsang, nak terpensang gitu lah tengok. Suami dia pun compare selalu, tengok bini gini dia pun ingat hok kawan pejabat comel budak tu. Dia akan nampak comel budak di pejabat dia. Nak jadi korang janganlah buat lekeh gitu. Suami kita tak ada, tak apa, kita tak pakai baju tak apa. Tapi bila suami ada, kita berhias-hias macam hari raya, macam malam pengantin. Tua pun nampak comel sikit. Nak, walaupun umur 50, 60 dah, tapi dia pakai lawa, kena dengan berseri-seri. Nak, maka Tok Imam balik tengok, oh power, mak haji aku. Nak, lain sikit. Tengah sebel-sebel, Masya Allah, biung lepo tu. Nak, apa hukum saya marah suami saya lihat nak semayang? Jawabnya tak boleh marah. Isteri tak boleh, dia kena nasihat. Marah lain, nasihat. Nasihat kena nasihat. Tetap hukum tak boleh gunding. Tinggal semayang dosa besar, kena khabar dosa besar. Jangan kerana hormatkan suami kata dosa kecil. Tak, tetap dosa besar. Tapi marah berkasar tak boleh, nak jerakah tak boleh, tinggi suara tak boleh, slow talk. Abang semayang lah, kalau abang tak semayang kat pergi dalam kubur kena seksa. Dah tu kena padang mahsyar kat pergi gelap, tak boleh nak jalan kat orang ramai. Lepas tu Tuhan sebut pula dalam Quran, orang tak semayang ni kena bakar dalam api neraka. Kata gitu. Molek dah kita kata laki dia marah juga, maka isteri tidak berdosa. Macam kita tegur mak kita juga.
Mak kita jenis tak pakai tudung, nak pergi pasar malam, anak pun tegur, mak pakailah tudung, tak mau tutup banyak sikit tutuplah, pasal tutup aurat ni wajib, kalau tak tutup aurat gelap hari kiamat ke lagi, haram, berdosa mak. Mak pun menangis berasa hati, dia kata kita deraka ke dia? Tidak, sebab kita kata dengan molek. Nah, yang salahnya kita pergi marah tu, kita pergi tegur tu melampau batas. Mak mak ni bodoh sama, bila lagi nak pakai tu dah, tak boleh kata gitu tak. Tolong jelaskan solat jamak jika saya berada di luar negara lebih daripada 6 hari di dua buah negara. Baik, dia nak pergi ke 2 buah negara. Yang pertama, dia nak pergi ke Australia selama 3 hari, kemudian terbang ke Filipina 3 hari. Faham tak? Jadi 3 hari dipanggil musafir yang singgah. Bila musafir yang singgah, boleh tak jamak qasar? Boleh, pasal namanya musafir. Bab jamak qasar senang je. Tengok, aku musafir atau aku mukim. Oh, aku mukim, tak boleh jamak qasar. Oh, sekarang aku musafir, boleh jamak qasar. Cukup senang. Dan nak tahu mana musafir dengan mukim? Apa makna mukim? Mukim artinya orang yang duduk pada satu tempat paling sedikit 4 hari dan ke atas. Apa makna musafir? Orang yang duduk pada satu tempat untuk 3 hari sahaja, kemudian berpindah ke tempat lain, maka nama musafir. Jadi nak pergi ke Melbourne 3 hari, maka dia sampai dalam perjalanan ke Melbourne, dia musafir, boleh jamak qasar dalam kapal terbang. Siapa di Melbourne nak duduk 3 hari, dia dinamakan musafir yang singgah di Melbourne. Tidak dapat nama mukim kerana nak duduk 3 hari sahaja. Dapat nama mukim ni 4 hari dan ke atas. Maka di Melbourne dia nak duduk 3 hari, namanya musafir singgah di Melbourne. Boleh jamak qasar tak? Boleh. Daripada Melbourne ambil flight pula ke Filipina, dalam flight dinamakan musafir berjalan jauh. Boleh jamak qasar? Filipina nak duduk lama mana? 3 hari sahaja. Siapa di Filipina, dia dinamakan musafir yang singgah di Filipina. Maka nama musafir ada lagi, boleh jamak qasar. Daripada Filipina nak balik ke Malaysia, sewa jet ski, dalam perjalanan dia masih lagi musafir. Siapa di Malaysia, di mana? Sampai di Port Kelang, boleh lagi jamak qasar kerana dia bermukim di Seri Damansara. Faham tak? Masuk kata selamat datang ke Seri Damansara, hilang nama musafir, haram jamak qasar. Nampak? Apa hukum solat berjemaah bersama imam yang kurang alim? Jumhur ulama mengatakan 2 syarat untuk jadi imam. Yang pertama, dia tahu hukum-hukum tentang semayang. Yang kedua, dia betul membaca. Faham? Jadi kalau kurang alim tetapi dia ada 2 ni, dia tahu hukum semayang dan boleh membaca dengan betul, boleh jadi imam, tak ada masalah. Yang tak boleh jadi imam, yang tak tahu hukum semayang. Tak bolehlah jadi imam atau baca tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ku mana pula dia ni. Tengok pada serabang hebat dah. Dia ada semillah tu bi. Jangan main kalau tak belajar. Ada seorang Arab daripada Mesir. Dia interview nak jadi guru. Orang tu mudir suruh dia baca Fatihah. Bismillah dia pelik, lain daripada yang lain. Rupanya dia tak belajar Quran, tapi dia orang Mesir. Tak kira mu Mesir ke Jordan, kalau mu tak belajar mu jahil. Sebab Islam tak suruh ikut Arab, Islam suruh ikut ulama. Walaupun Jawa tapi ulama boleh ikut. Tapi kalau orang Mesir, dia tidak ulama, tak tahu benda, tak boleh ikut. Dia baca ke mana? Bismillah, ber tu dalam hidung. Bismillah, warna bolak dia ni. Nak boleh ke ber? Bismillah. Tak aja dengar kita. Padahal orang Mesir pakai jubah, pakai piyah, ada yang go, tapi tak belajar Quran. Nampak? Sebab tu jaga. Dah kita hak Melayu tak belajar, faham? Belajarlah Quran biar dapat sebut dengan betul. Lagu tak sedap tak apa, sebut betul.
Faham? Allahu Akbar. Tak apa. Jangan Allahu Akbar. Ha tu bik wakbar dah. Nah. Soalan seterusnya. Cara terbaik untuk dapat jodoh yang terbaik, minta dengan Allah. Macam mana kita nak tahu hasil kita diberkati? Ambil makna berkat tu faham baik-baik. Berkat-berkat ni daripada barakatun, barakah. Artinya ziyadatul khair, bertambah benda-benda yang baik. Maknanya kita pendapatan kita sekarang banyak, kita boleh buat kebajikan. Berkat tu. Pendapatan kita sekarang kita makin kurang berkebajikan. Dulu kita boleh pergi kuliah, lain ni tak pergi kuliah dah. Dulu kita banyak solat malam, lain ni kurang dah. Tanda kurang berkat. Nah, dikenal situ. Bukan berkat ni duit banyak. Orang Melayu tua-tua duit banyak, berkat. Berkatnya anakmu. Waktu seorang kata berkat kau ni, tu lah hak busu tu. Dah berkat kau ni. Dengar kabar gaji 4,000 lah. 4,000 gaji dia panggil berkat. Bukan, kalau 4,000 berkat dah tu tokek emporium lah berkat. Lagi banyak pitih. Betul tak? Tu bukan berkat, tu pitih pun. Berkat lain, maknanya kita dapat hasil, bertambah kebajikan. Dulu tak lagi sejid, leni boleh pergi. Dulu tak bangun malam, leni bangun malam. Dulu tak belajar, leni belajar agama. Dulu tak semayang, leni semayang dah. Dulu tak kisah hak orang, leni tutup orang dah. Ada keberkatan. Nah, walaupun seorang postman 4 kali pergi haji, berkat tu. Walaupun dia ketua pos master PBB, tapi dah tak ada berkat, dah pergi Mekah, pergi golok. Kes emergency, Ustaz. Emergency kereta blocking WQQ 4436 menghalang rumah orang. Kereta blok WQQ 4436 dia halang rumah orang. Tolong alih sedikit kesian kat tuan rumah. Boleh tak jelaskan mengenai solat sunat selepas solat asar hingga ke maghrib? Nabi kata la solata ba'dal asri. Tiada solat saja-saja kerana sunat lepas sembahyang asar. Jadi lepas sembahyang asar saja, sembahyang sunat pula tak ada. Tapi kalau sebab tu ada, kita boleh. Contohnya solat tahiyat masjid. Kita sudah dah sembahyang asar, balik ke rumah. Pukul 6 ada meeting di masjid. Kita mari pukul 6, padahal tadi sembahyang asar dah. Bila masuklah masjid, mari sunat tahiyat masjid. Tu boleh. Jadi saja-saja solat sunat tak boleh. Soalan seterusnya, Ustaz pernah khabar boleh minta umur panjang. Dah guna pula kalau kita nak minta umur pendek. Macam-macam budak-budak ni. Sebab saya takut buat dosa. Jawabnya tak boleh minta umur pendek kerana takut buat dosa. Minta umur panjang boleh, tapi bukan umur panjang kerana nak buat kebun, nak buat rumah banglo, untuk dapat menjadi hamba-Mu atau untuk berbakti pada agama-Mu, untuk menjadi orang yang soleh. Boleh minta umur panjang. Dan boleh tak kita minta mati? Boleh. Ada cara dia. Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau hidup menyebab aku menjadi sesat, maka matikanlah aku. Maknanya dia tak mau jadi sesat. Tapi kes mana takut benda yang boleh jadi saja, pergi minta umur pendek, dilarang syarak. Jangan. Jangan kita bijak daripada Allah. Ada orang khabar masa kita kecil belum balik, kalau ibu bapa dak buat akikah, kita sebagai sambut kelahiran bila besar kat gigi dak sempurna. Betul ke tak? Jawabnya tak betul. Yang betulnya ibu bapa kita meninggalkan fadilat yang besar, iaitu tidak akikah. Yang paling tepat meninggalkan akikah, luput fadilat. Kerana akikah ini tanda berterima kasih kepada Allah, dapat anak dan memberi makan orang miskin, buat kebajikan. Soalan seterusnya, Ustaz faham tak soalan saya tadi? Saya sendiri pun tak faham.
Saya bawa bank, hari-hari kena cepat nak kejar masa. Sebelum tutup saya selalu terlepas waktu solat zuhur hingga masuk atau asar. Boleh tak saya qada solat zuhur itu? Dia ni nak semayang zuhur kerana bawa bank dan dia kejar masa, nak kejar tu, nak kejar traffic light dan sebagainya. Jawabnya boleh. Muntak semayang zuhur dia kata boleh tak? Jawabnya boleh. Dah hukumnya haram, berdosa besar. Faham lagi? Faham tak apa. Ya. Batulah mudah saja. Pasal apa yang dok dang semayang? Pergi bawa bank saja. Kalau dapat 15 juta sehari, dok semayang, dok berbaloi. Dan ni takat bawa bank. Bawa bank biskut. Ada bawa bank biskut dapat 1 juta sebulan dapat? 500 ribu? 100 ribu? Dah. Boleh 1,800, boleh 2,500. Nak? Dah orang kata darah, dak padang. Baik, semayang. Lagu mana sibuk pun berhenti semayang sekejap. Walaupun tak buat hak sunat, mentahankan hak rukun saja, lebih baik dari dak semayang. Ni jelas dah cari makan rezeki yang haram di sisi Allah. Allah benci orang gini. Makan punya pasal siapa dak semayang. Nak? Inilah yang dikatakan orang yang tidak mengenang budi. Kalau jadi raja dak semayang, Tuhan bubuh dalam neraka. Dah kalau bawa bank. Betul tak? Jadi mu fikirlah. Dan jadi mayat balik awal. Dari waktu dia dah jangan jadi mayat. Bukuh dengan kain putih, tak beres lalu. Gali buh, kamu bau. Faham tak? Maka datang 2 malaikat soal, tak boleh jawab, katok lalu. Dak semayang 15 seksa dia dapat. 6 dalam dunia, 3 nak mati, 3 dalam kubur, 3 di padang mahsyar. Allah Rabbi. Soalan seterusnya, saya di kedai makan dengan kawan saya, tiba-tiba seorang pengemis, dia tanya saya Muslim ke tidak. Lepas tu saya sempat berkata ya, dia memberi salam, dia minta wang untuk makan. Saya beri 50. Selang beberapa jam saya nampak dia duduk depan tunjuk 7-Eleven minum arak. Saya bertindak mengambil semula wang baki wang dalam poketnya. Apakah tindakan saya itu berdosa? Jawabnya, bila kita beri dah duit ke orang, tak boleh ambil balik. Faham tak? Tidak boleh ambil balik. Kerana dia minum duit arak tu belum tentu duit kita. Ada lagi barang kemungkinan duit kita untuk makan anak bini dia. Faham? Lepas tu kena berhati-hati. Cuma ingat gini, bila kita menderma sedekah, tiba-tiba orang tipu kita, jangan susah hati kerana dapat 2 pahala. Pahala menderma dan pahala kena tipu. Nampak tak? Ada orang mu'allaf, bukan serma gitu, dia mari jumpa kita, ustaz, kaki ni memang cacat, OKU, jalan gitu, jalan gitu, kita bagi 300 400 gitu lah. Dia kata nak pergi ngaji pondok lah, gini nak. Dah kita tengok tepang gitu, kesiang kok, 300 400 gitu lah bagi. Bila dia dapat duit, nak dia kabur ke kawan dia, ustaz tu bodoh bagi dia duit. Dia pergi kabur ke kawan dia cerita ke saya. Faham? Dia balik pergi minum arak, orang jumpa di JB tu mabuk. Dia kata nak pergi pasir tubuh. Faham tak? Jadi kita dengar dah, Tok Guru ngajar lama dah, kalau kita kena tipu orang minta derma, 2 pahala. Pahala derma Allah tulis, pahala kena tipu pula. Tu hebat jadi tak susah. Cuma berhati-hati, jangan pula cari hak tipu nak cari 2 pahala. Faham tak? Perjudian itu haram. Bagaimana pula dengan betting, pertaruhan yang menggunakan akal fikiran dan kederat sendiri ataupun skill
tanpa sebarang elemen penipuan dan penganiayaan. Adakah ia dibolehkan jika tidak ada kerugian mana-mana pihak atas nasib yang dipertaruhkan? Tidak dinamakan judi. Faham tak? Yang jadi haram ini salah seorang kalah atau peserta tidak menang, maka hilang duit yang dia ambil, ditaruh tadi, ambil orang yang menang. Situ saja. Jadi kalau pertandingan skill, fikiran dan sebagainya, tak ada kehilangan harta dan sebagainya, tidak dinamakan judi. Soalan seterusnya, saya kerja sendiri, semua simpanan saya simpan dalam tabung haji. Setelah ditolak penunjaan dan sebagainya, tabung haji tolak zakat dan simpanan saya tiap tahun. Adakah dengan ini kewajipan zakat saya sudah tertunai? Jawabnya, duit tabung haji sudah dijelaskan zakat oleh pihak tabung haji, tak payah keluar lagi. Saya sudah kahwin 2 tahun, hingga kini tidak dapat zuriat. Sebab itu isteri saya pula menganggap jika kurnia zuriat, kami akan dilanda keuangan. Saya sudah terangkan pada isteri tentang rezeki, tetapi dia tetap dengan pendirian. Tolong jelaskan. Ada orang pegang, kalau anak ramai atau ada anak kayak gini, kita masalah keuangan dan sebagainya. Ini semua ni khurafat, ini semua syirik belaka. Datang nabi-nabi, rasul-rasul, turun kitab 4 buah dari langit, nak ajar manusia bahawasanya jangan ragu tentang rezeki. Orang yang akidah rosak, kaum ini, puak-puak yang tidak beragama, dia bimbang, tak cukup makan. Sebab tu dalam kes merancang keluarga dibenarkan dalam Islam, tapi kalau kerana takut tak cukup makan, haram dan syirik. Faham? Yang beri makan kayak gini bukan kita. Kita kahwin dapat anak, rezeki kita, anak kita kayak gini, kita ke hak Tuhan? Ada? Jangan jadi bodoh kan? Nah, kita rasa cerdik dah ngaji, kolej, diploma, universiti, master, PhD, tapi ragu, takut tak cukup makan anak kita bila-bila. Orang itu jahil sejahil-jahil. Tidak ada satu manusia atau binatang atau kehidupan pun yang dia boleh jaga rezekinya sendiri, melainkan semua Allah jaga. Nuh dalam hutang, Allah jaga. Lepas tu Nabi kata, mu tengok burung terbang pagi, balik tengah hari. Masih dia turun pagi, dia tinggal anak dia 2 ekor, teranga mulut-mulut. Lapar perut, dalam sarang, kalau mari ular gigi anak dia mampu. Mari kengga ketik anak dia mampu. Dia tinggal juga, dan dia yakin ada rezeki untuk anaknya sejak azali. Sekarang dia balik, anak dia kenyang. Betul tak? Ni batu datang Islam untuk menyelamatkan manusia daripada kepercayaan bodoh seperti ini. Ni nak beranak takut anak lapar, nak beranak takut anak tak cukup makan. Lepas tu belajar mengaku pandai, belajar sekolah. Dayak dalam hutang, ada sekolah tak? Dia masuk kat rumah orang asli, tak ada sekolah. Duduk dalam hutang, pakai daun je. Bini pak ngandung belaka, anak seorang tok batin 18, beranak sama, beranak. Ada tok batin dak makan apa kaki? Ada. Padahal dia tak ada duit, tak ada beras, dia duduk dalam hutang. Tak ada pai air, tak ada elektrik, beranak sama. Dak bimbang sikit pun. Orang yang sembah berhala tidak bimbang anak ramai. Kita sembah Allah, bimbang anak ramai. Sting kuda ke apa? Balik to the normal, balik ke nama semula, fitrah yang diasuh oleh agama. Allah belaka. Tak usah bimbang. Jadi kalau anak beranak nak makan benda, soalan bodoh. Dia nak tanya. Macam nak kahwin tak? Dia nak kahwin tapi dia bimbang kat gini nak beri makan benda ke bini dia. Ada tak? Tak apa nak kahwin mak? Bukan aku tak nak kahwin, tapi kalau aku kahwin aku nak bagi makan apa bini aku? Makan nasi lah bodoh. Tahu tak? Tak? Takkan makan sekeru.
hak jahat sekali dalam negara, disahkan berlakukan jenayah, lalu diheret oleh polis, dikurung dalam jail. Betul tak? Penjara Sungai Buloh, Simpang Renggang, Kalang Cepa, Pulau Kengga, tu penjenayah belaka. Makan nasi ke makan besi? Dia jawab, dah. Takkan tak boleh fikir lagi kepala otak. Nah, penjenayah pun makan nasi. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi juga walaupun kuah timun, petang biskut jagung cicah Melo. Nah, molek-molek ada rezeki. Rasa bimbang lah. Anak kita bila lahir, dia sudah ada dicatat rezekinya sejak dia berumur 4 bulan dalam perut ibu yang mengandung. Tak ada kena-mengena dengan mana-mana kerajaan. Allah belaka yang jamin rezeki dia. Faham? Anak komunis Rusia, Allah beri makan pagi, petang, siang, malam. Walaupun komunis tak mengaku adanya Tuhan. Soalan seterusnya, saya warna rambut saya tapi warna rambut saya sudah panjang, sah atau tidak solat saya? Mohon penjelasan daripada ustaz. Jawabnya, mewarnakan rambut kalau dia manik, ni batang rambut ada jenis getah gitu, dia keliling rambut ni, kita mandi junub tak kena rambut, tidak sah. Jadi warna rambut hak jenis asar, dia lekat di rambut. Bila kita letak, setelah beberapa minit kita pun bilah. Bila kita bilah, jirim dia ni tercabut. Bila tercabut tinggal warna sahaja, hak ni sah mandi junub. Faham? Allah terima taubat seorang dengan taubat nasuha kecuali orang yang melakukan dosa terhadap orang lain. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan solat, masih jahil? Apakah Allah menerima taubatnya? Ulama menambah, kita nak taubat 3. Yang pertama berhenti buat dosa, yang kedua berazam tak mau buat dosa, yang ketiga menyesal. Tapi kalau meninggalkan kewajipan, kena qada, tu saja. Jadi kalau kita dah nak bertaubat, dulu tak semayang, sekarang kita semayang. Lepas semayang isyak, semayang qada. Lepas semayang subuh, semayang qada. Ini sepakat 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Soalan seterusnya, ustaz nak bertanding tak dalam pilihan raya kali ini? Kami semua akan undi ustaz. Adakah ustaz tak yakin kami akan sokong? Jawabnya, menjadi pemimpin ni, menjadi bawa amanah orang ramai ni bukan senang. Faham? Kalau kita yang nak menjadi pemimpin, Allah tak tolong kita. Tapi kalau kita yang layak, tidak ada orang yang layak, maka kita terpaksa menerima, insya-Allah Allah beri pertolongan kepada kita. Faham? Ni duk berebut sangat nak akhirnya tak dapat pertolongan Allah. Jadilah yang apa jadi sekarang. Leni pelik leni masuk kampung, lambat tengok orang bawa baby nak dukung. Dukung anak orang tu, dukung orang ni, pergi tengok orang tua-tua dah buat ni cerita ni. Ada benda nak berlaku ni. 5 tahun tak tengok orang tua, 5 tahun tak dukung baby. Leni banyak dah masuk kampung dukung anak orang, tanya khabar, belanja air orang minum. Jadi pelik. Ini semua ni sandiwara. Betul tak? Apakah laki-laki bawa lari seorang wanita dan kahwin di Siam, sedangkan wali ayah perempuan itu masih hidup? Dengar molek. Ada orang kata nikah di Siam tak sah. Jawabnya tak betul. Kalau nikah di Siam tak sah, kesianlah umat Islam yang duduk di Siam. Yang tak bolehnya anak perempuan kita duduk dengan kita. Faham tak? Dia ambil anak kita buat lari ke Siam tu, dinafikan hak kita sebagai wali. Hak tu tak sah. Tapi kalau dia duduk di Siam, dia pergi ke sana, kita ni dia beritahu dan kita tak mampu pergi untuk menjadi wali, boleh. Pihak di Siam akan telefon, akan hantar surat, kenapa pak cik tak boleh mari dan sebagainya, orang uzur tak ada tambang dan sebagainya, baru pakai wali hakim di Siam sah nikah.
Tak banyak berlaku ambil anak perempuan wak lari pergi jauh dan akad nikah. Ini menyebabkan mak berasa hati, ayah malu, keluarga berpecah belah. Adakah ini dibenarkan dalam Islam? Tak. Faham gitu sudah. Sebab tu kalau ayah tak buat akad nikah, tak suka ke boyfriend kita, beritahu dulu dengan jelas. Ayah sahih dah tak mau jadi wali, tok ki jadi wali. Tok ki tak mau jadi wali, adik beradik. Khabar ke jabat agama, ayah kita tak mau jadi wali, nak buat mana? Jabat agama akan hantar surat pada ayah kita. Dan ayah kita menjawab dengan rasmi, tak mau jadi wali, maka sah menggunakan wali hakim. Apa nak pergi lari dinu? Lari buat benda. Orang siang ada main lari nikah konpo. Ada. Betulkah apa yang saya pernah dengar terhenti siksaan ahli keluarga yang telah meninggal dunia sekiranya ada antara ahli keluarganya menghadiri ceramah agama, berdoa, solat dan sebagainya dalam alam barzah di waktu itu? Jawabnya, jika diizinkan Allah boleh berlaku begitu. Faham? Sebab tu kita buat baiklah supaya kali ibu bapa kita yang telah mati dia tempiah kebaikan kita di alam barzah. Boleh tak duit yang sepatutnya kita bayar untuk hutang kad kredit arwah kita guna untuk upah haji arwah? Dengar molek, jikalau arwah meninggalkan harta dan dia tak haji lagi, wajib guna duit tu atau harta tu untuk upah haji. Bukan sunat, wajib. Jika arwah itu miskin tak ada duit, sunat waris-waris yang tolong upah haji. Tapi kalau duit arwah, mula-mula sekali untuk upah haji dan bayar zakat kalau ada hutang. Soalan seterusnya, ada orang kata suami afdal semayam sama isteri dari solat berjemaah di masjid. Apakah pandangan ustaz? Jawabnya betul. Ada orang kata berjemaah suami isteri lebih afdal berjemaah di masjid. Faham tak? Maknanya seorang suami afdal semayang dengan isteri dia daripada semayang di masjid. Betul ke tak? Betul. Iaitu solat sunat. Ada pun solat fardu afdal di masjid orang lelaki. Tak ada lain dah daripada tu. Faham? Jadi dia buat masalah kalau kita dah semayang masjid sokmo siang ke mini kita tak ada orang nak berjemaah. Kita jawab, siang apa? Solat witir boleh tak jemaah? Boleh. Semayang isya pun jemaah dengan orang ramai. Malang karang semayang witir dengan bini. Boleh tak? Boleh juga berlatih. Soalan seterusnya, apa yang dikatakan kufur nikmat? Kufur ni dua, kufur akidah, kufur nikmat. Kufur akidah tu set-set kafir tu lah, agama kafir. Kufur nikmat ini tidak menggunakan nikmat Allah untuk tujuan nikmat itu dicipta. Contoh, Allah jadikan kaki kita nikmat untuk benda, untuk pergi masjid, pergi dengar kuliah, belajar agama. Tiba-tiba dia tak guna kaki untuk pergi masjid, untuk cari makan pagi petang. Orang itu kufur nikmat kaki. Allah beri dia mata untuk tengok perkara yang baik, untuk belajar agama dan sebagainya. Dia tak guna benda tu untuk belajar agama, untuk tengok yang baik. Dia kufur nikmat mata. Allah beri dia mulut supaya nikmat mulut dapat baca Quran. Dia tak baca, dia baca surat khabar. Dia kufur nikmat mulut. Itu contoh. Maka ramainya orang yang kufur. Kufur di sini maknanya tidak syukur. Orang yang syukur sedikit sangat. Sebab tu turun ayat yang berbunyi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tak ramai hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah. Ada pun yang kata alhamdulillah, 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 waktu ramai lagi. Tapi menggunakan nikmat dengan sebenar, tidak ramai. Soalan seterusnya, dalam majlis korban selalunya binatang akan ditumbang dan disembelih. Adakah cara kita sekarang dikira mengasari binatang? Diikat 4 kaki, tidak dibuka ikatan lepas sembelih. Diheret, ditendang, duduk atas lembu, dipukul, kayu panjang letak celah kaki, dipijak ramai-ramai. Orang kafir tengok zalim pada binatang. Apa pendapat ustaz?
dengar molek. Sunat berlaku baik ketika nak menyembelih. Faham tak? Iza qataltum fa ahsinul qitlah. Nabi kata bila kamu nak menyembelih, elokkan kelakuan. Di antaranya, nak lepas kita ikat kaki dia untuk jatuhkan dia, kita sembelih dan lepas ikatan. Faham tak? Jadi kalau tak buang ikatan, biadab namanya. Walaupun orang masjid, banyak berlaku. Orang masjid, orang surau, tapi biadab dengan binatang. Nabi pesan dah, tak ikut. Seekor lembu, 16 orang duduk atas lembu. Ulah kepala sampai jelek, terik ekor 4 orang belakang. Tok siok, belakang kali dia kekek. Terik. Sampai sakit lembu-lembu, kadang-kadang bawa kepada haram, berdosa. Nak buat benda sunat korban, dapat dosa pasal bodoh tadi. Nah, ada seorang perempuan di Patani, dia rebahkan lembu seorang. Lembu tu ada tali hidung, dia terik kot tekak, masuk kot belakang, keluar kot celah kaki. Dia pun terik. Lembu tu jadi debuk jatuh, tak gerak lalu. Pandai ni kat tali. Kita 3 ti kampung seekor lembu. Faham? Siapa tu tubik tahi sembuh. Tubik air mani lembu. Faham tak? Dah. Atas tekak ni tekang batang ni, pak kali pak. 16 orang pijak pula berjelai lembu, berdosa. Nampak? Pianak ke lembu. Hak masalah orang kafir tengok zalim taling, hak tu tak ada hal. Dah secara kau kafir tu. Faham tak? Tapi janganlah lebih-lebih sangat buat ke lembu. Sedangkan jangan sembelih, Nabi kata depan kawang dia. Faham tak? Kalau asah pisah, jangan asah depan lembu. Tengok. Bolehnya Islam. Asah belakang ni asah depan lembu. Siaplah mu asah. Mu siap dah. Tu yang lembu mengamuk, tanduk dia sampai melambung. Soalan seterusnya, apakah kalau kita tengah semayang ada orang beri salam, kita bila kita nak berhenti semayang ke atau teruskan? Jawabnya dengar molek. Dalam siapa yang solat wajib, hanya Rasulullah saja tegur, kena jawab. Untuk solat sunat terpulang. Kalau mak kita panggil, kita nak berhenti boleh, tak boleh berhenti pun boleh. Tapi solat wajib hanya Rasulullah saja panggil, boleh berhenti. Bukan solat sunat. Salah orang kata solat fardu kalau mak panggil boleh berhenti, salah. Solat fardu hanya Nabi panggil kena berhenti. Seorang laki-laki tengah semayang, Nabi panggil, dia tak berhenti, dia teruskan semayang. Nabi baca ayat Quran ke dia. Apabila Allah dan Rasul memanggil, hendaklah diperkenankan segera. Faham tak? Ulama pun syarah selalu dah. Solat sunat boleh berhenti. Tengah mayang sunat, mak panggil, mak mai ke mak kejap ambil air, kita boleh berhenti. Yang solat fardu tak boleh, melainkan darurah tu lain lah. Tengah solat fardu, anak kita mengakak nak jatuh tangga, umur baru 6 bulan, dah tinggi juga tangga, boleh berhenti semayang, pergi ambil anak, tutup pagar dan semayang semula, tidak berdosa. Pasal apa? Pasal budak kecil tak boleh jaga diri dia daripada tangga yang tinggi. Tapi kalau kita tengah semayang, ini kita ngakak kat tangga. Faham tak? Biar dia jatuh lagi lah. Faham tak? Bila lagi nak kahwin lain? Dalam tayat akhir masa beri salam ada yang bengkok, ada yang benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu sebelah kanan, lepas tu atau ke salam sebelah kiri, tak faham. Uduh nak tulisan. Dalam tayat akhir semasa bui salam, ada yang tengok dulu kan. Mungkin dia tanya gini, dengar molek. Sunat gini, assalamualaikum, jangan paling lagi, warahmatullahi, baru paling.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab takut batal. Kalau dada kita paling pada kiblat, sebelum daripada kum batal. Batal dah semayang. Faham tak? Pasal dada lari kiblat, dada kena depan. Faham tak? Muka tak apa. Ni yang sebenarnya Nabi salam paling muka. Kita paling dada, pelik tu. Assalam. Orang belakang. Nah, apa siapa gitu no? Nabi pusing, orang belakang hanya nampak pipi Nabi. Cukup Nah, kita siapa body pusing terus. Tak? Jadi over sangat. Sunnah Nabi pakai celak waktu atau ketika mana? Dengar kata Nabi pakai celak hanya waktu malam sahaja. Tidak dimestikan pakai celak pada waktu malam sahaja. Tetapi dalam kitab sunnah menyatakan sunnah kita pakai celak bila-bila masa sahaja. Laki-laki dan perempuan. Sunnah pakai celak. Dia bukan kecantikan mata, dia mengkuatkan mata. Dah kalau tak pakai, tak berdosa pun. Soalan seterusnya, apa kau mengkafirkan orang Islam? Adakah hadis yang boleh kafirkan orang Islam? Mana boleh. Nabi kata man kaffara mu'minan faqad kafara. Na'udzubillah. Siapa yang mengkafirkan orang beriman, maka dia menjadi kafir. Takfir ni kena jaga-jaga. Ulama dia ada hujah, kita terikut-ikut, tak ada hujah. Guru cakap dalam majlis, kita pergi ikut di kedai kopi, kadang-kadang salah. Jadi biarlah ada hujah. Sebab apa awak kata dia kafir? Saya kata dia kafir sebab saya tengok dia sembah berhala baru ni. Betul? Baru boleh kata. Sebab apa awak kata dia kafir? Sebab dia kata baru ni solat 5 waktu tidak wajib. Ada hujah. Ni kafir. Pasal apa? Tidak sependirian. Tak boleh. Biar ada hujah dulu. Sebab apa kata kafir? Sebab golongan ni kata Nabi Muhammad tak layak jadi Nabi. Sepatutnya Sayyidina Ali. Ni kafir. Jadi jangan kita terlebih-lebih dalam bab ni. Ni duk balah dalam Facebook. Kata ni kafir, ni kata pula ni kafir dan sebagainya. Tak payah. Jelaskan di situ apa benda yang merosakkan akidah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maka saya kata golongan ini telah murtad sebab ini fatwa-fatwanya. Baru betul. Kadang-kadang kita fatwa tu betul dah, tapi kita nak mengkafirkan itu orang yang tidak melakukan kesalahan sebanyak dalam fatwa, tetapi hanya boleh kita tafsir seperti itu, terus kafir selalu dah. Soalan seterusnya, masa semayang saya bersin, lalu hingus saya meleleh di hidung saya. Memanglah berat mu ni. Dia semayang, lepas tu dia bersin, hingus dia meleleh ke hidung dia. Takkan meleleh ke hidung orang, ke hidungmu Dan ada hingus yang jatuh di sejadah. Keadaan saya solat adalah masa sujud. Sah tak solat saya sujud atas hingus tadi? Dengar molek, yang membatalkan semayang di antaranya ialah berlakunya hadas. Hadas di antaranya iaitulah dengan sebab khuruju syai'in min sabilaini, keluar suatu benda daripada dua kemaluan, seperti kecing atau berak atau keluar mazi atau ketuk. Adapun keluar kok mulut tidak batal wuduk. Betul tak? Keluar hingus, keluar air liur batal tak? Tak. Tapi keluar hingus kok kemaluan batal. Mana tahu, takut terlalu sedih. Tak. Dia ingat air mani rupanya hingus. Tapi kalau takat keluar ke hidung tak ada masalah. Dia tidak membatalkan, tidak menjadi sebab hadas. Dan bila kena baju,
tidak batal juga, sebab syaratnya hendaklah pakaian suci daripada najis. Adapun inguh bukan najis, dia air daripada otak. Faham tak? Dia bukan najis. Najis keluar daripada kemaluan depan dan belakang. Nak keluar ke hidung tidak najis, melainkan darah. Walaupun banyak inguh, tidak batal. Ataupun tok imam kita tengok inguh dia keluar, sampai selah jubah basah dengan inguh, tak payah niat mufarakah. Faham? Sebab inguh tidak membatalkan wuduk dan dia tidak menajiskan pakaian. Dia hanya mustaqzarah, benda yang orang tengok meluap. Tak? Orang tak suka tengok, tapi tidak najis. Dia kategori sama macam air mani, tidak najis tapi kotor. Nak? Soalan seterusnya, kita ada masa 13 minit 14 saat lagi. Boleh atau tidak kita tidur berbogel? Pula dah. Tak ada kerja orang korpo ni. Hukumnya haram, berdosa besar tidur berbogel di masjid. Boleh? Kalau muda seorang kok pandamu, tak ada masalah. Tak ada sebab benda-benda duduk telanjang dalam rumah. Dengar molek hukum. Sebut dalam kitab I'anatul Talibin, sebut dalam kitab Asnal Matalib dan seumpamanya. Saja-saja je telanjang dalam rumah makruh, tidak haram. Dia jenis berahi telanjang, di balik jabat buka baju kok apa semua telanjang. Ding 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 ding. Mu suka kuat, mu buat gitu lah. Pasal suka kuat sangat. Jawabnya makruh, tak ada orang tengok. Tetapi kalau panas sangat dia telanjang harus. Dan ni tidur tak ada masalah. Nak, kadang-kadang kita pakai kipas, tapi kipas kita tak cukup power. Nak, jadi panas. Dia pun buang kain, tidur telanjang, tak ada masalah. Melainkan tidur dengan kawan-kawan, tak boleh lah. Dan kalau tidur dengan isteri boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pasal isteri kita. Sebab bila kita jawab nikah tu maknanya termasuk segala hukum-hukum tidur. Aku terimalah nikahnya bila dikatakan sah. Terima kata sah tak? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok Imam tu tanya, Tok Bila, sah? Sah. Sah, 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 sah. Apa yang sah? Nikah ini sudah sah, maka mereka berdua sudah tidak ada aurat lagi, boleh tidur telanjang, boleh masak telanjang. Semua boleh. Itu termasuk tak? Termasuk. Suami wajib tanggung nafkah, isteri tak boleh keluar rumah dah kalau tak minta izin. Boleh buat apa saja suami isteri, melainkan dubur dan farak pada ketika uzur. Betul tak? Itu makna berumah tangga. Itu tak nampak tu, duk nampak jimak je. Faham? Sebenarnya bukan jimak saja rumah tangga, tetapi hiburan. Faham? Hiburan dia berhibur, bermain-main dengan suami isteri. Dalil, bila Abdul Rahman bin Auf kahwin, Nabi tanya, hal bikra am sayyiba, kamu kahwin anak dara atau janda? Jawab Abdul Rahman bin Auf, sayyib. Nabi tanya balik, kenapa tak nikah dengan anak dara? Tula ibuka wa tula ibuha. Faham tak? Kenapa tak kahwin dengan orang muda-muda? Kamu boleh bermain-main bila berkahwin. Jadi bukan jimak saja, bermain-main. Kita pernah tak main dengan bini kita? Jarang. Siapa masa malam Jumaat, jimak saja. Okey, ready, beres. Bermain, tak main, patut main. Tak? Main lambung-lambung, main apa? Main boxing, main tomoy. Main lempo-lempo batu selambuk. Main sembunyi-sembunyi. Itu main. PlayStation. Bermain dengan isteri. Seronok tak? Seronok kan? Sebab tu carilah yang boleh bermain. Jangan cari tua-tua sangat, main kerja-kerja. Tak boleh main kerja-kerja, dah tua dah.
Tua kan? Laki lari, bini lari dulu dah. Bini 45, laki 76. Bini lari, laki cari. Okey lagi, lepas tu laki pula lari, mati terus. Tak boleh. Soalan seterusnya, saya tugas di stor senjata api. Selesai tugas ada anggota yang beri saya duit kopi. Bolehkah saya terima duit tersebut? Boleh, jika tidak ada tujuan apa-apa untuk menarik manfaat yang tidak dibenarkan. Tak? Macam kita pergi hotel. Pergi hotel, boleh tak kita bagi tip kalau orang tolong kita? Boleh tak? Boleh. Yang tak bolehnya, orang sudah booking bilik tu, kita rasuah dia, buang bilik tu, bagi ke kita. Tak boleh. Tapi kalau dia akad beg kita bagi duit, boleh tak? Boleh. Soalan seterusnya, betulkah terdapat 100 hari sebelum kematian? Tidak ada nah yang sebut seperti itu. Walaupun benda itu tidak mustahil, boleh berlaku jika Allah izin. Cuma nah tak mari khabar gitu, kita tak payah royak lah gitu. Hukum cah telefon di tempat kerja, jika tak boleh macam mana? Jawabnya, kena tengok ada tak izin daripada majikan. Tak ada. Baik, kalau tak ada izin dari majikan, kalau majikan tahu, adakah majikan cas kita balik? Ya, dia akan cas balik, wajib kena bayar. Tak, majikan biasa benda-benda gini adatnya dia tak ambil kisah pasal sikit sangat, maka boleh pakai hak urus, tak ada salah apa-apa. Soalan seterusnya, saya sedang mandi wajib, saya terkencing atau terkentut, kena teruskan mandi ke sah tak mandi tersebut? Dengar molek, siapa yang sedang mandi wajib, lepas tu batal wuduk, teruskan mandi, tak ada masalah mandi dia, cuma dia tidak ada wuduk. Bila nak semayang, dia kena ambil wuduk. Apa hukum takbir kuat dalam masjid? Ada seorang ustaz kata tak boleh, walaupun mencari anak yang hilang dalam masjid, tak boleh meninggikan suara. Betul ke? Jawabnya, ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Mana tujuan utama sekali masjid dibuat untuk orang semayang. Bila orang sedang semayang, kita pergi takbir kuat-kuat, tak boleh. Kalau orang sudah selesai semayang, dibolehkan. Faham? Contohnya orang bertakbir hari raya, ramai-ramai dalam masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kena tak pada tempat? Kena. Orang berhenti belakang dah semayang. Ni dok orang tengah semayang ramai-ramai, dia ambil mic duduk kat timang, Allahu Akbar, Allah. Boleh tak? Tak boleh. Kena tengok keadaan. Orang kata siapa tu mak mana mak gila takbir. Macam mana orang dapat gelaran ulama? Siapa yang bagi untuk jadi ulama? Ulama ni tak payah bagi. Ulama ni kata jamak daripada perkataan alim. Alim ni asal ain lam mim, ilmu, makna pengetahuan. Dalam bahasa Arab, orang yang ada ilmu ditambah alif. Jadi ain alif baru lam mim, alimun, fa'ilun. Alim, orang yang ada ilmu. Kalau kita nak sebut jamak, ulama. Jadi ulama ialah semua orang-orang alim. Dalam bahasa Malaysia dia lain. Masjid, kalau nak kata banyak masjid, buat mana? Banyak masjid kena letak banyak depan. Bahasa Arab tak payah. Masjid satu, kalau banyak masajidu. Ditambah alif, masajidu, maknanya beberapa buah masjid atau semua masjid. Bahasa dia jadi gitu lah. Nampak? Kalau rumah baitun, satu rumah. Dan kalau rumah tu banyak, buyutun. Faham lagi? Perubahan-perubahan bahasa Arab. Baraisan. Kalau satu barisan.
Jadi bila ulama maknanya orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu siapa-siapa lah. Sama ada kita letak nama dia Persatuan Ulama, Jemaah Ulama, Ketua Ulama, Timbalan Ulama, tak penting hak tu. Tu hanya pangkat dalam persatuan. Nah, nama benda. Belajar agama, pandai, tahu banyak benda, dia panggil alim. Faham tak? Tu alim. Lagi kalau dah terkenal dah, maka dia orang biasa orang Melayu panggil ulama, padahal dia alim. Dia bukan ulama. Ulama itu jamak, tapi sudah dimufradkan perkataan jamak menunjukkan orang ini orang alim dalam ilmu agama. Tak ada masalah. Yang tak moleknya kita sebut sayalah ulama. Jangan kata gitu. Kalau gitu katok kepala dia. Faham tak? Cuma sekarang ini orang dia letak orang yang bukan ulama sebagai ulama. Nampak? Tak berapa comel lah. Akhirnya jadilah mutu yang berkurangan. Padahal baru belajar, baru reti sikit, terus dia panggil inilah golongan ulama-ulama. Nampak? Padahal tidak ulama pun. Macam kita ni bukan ulama. Nah, ustaz pun tak juga, cuma tolong baca je. Untuk orang ramai. Dah orang panggil kita ustaz. Nak kira tak layak tak? Tapi takkan kita nak pergi marah pula. Mu panggil ustaz pombok mu. Takkan nak kata gitu. Nah, jadi jangan kita mengaku diri kita ulama. Bila kita ada ilmu, maka kita sendiri menjadi alim. Kerana ilmu bukan dalam almari, dalam diri. Maka kata alim allazi muttasifu bil ilmi, makna alim orang yang bersepakai dengan ilmu ada dalam jasad dia. Soalan seterusnya, kita ada 3 minit lagi. Soalan yang seterusnya, batal tak wuduk suami isteri bersentuhan? Ada hadis yang mengatakan Nabi solat ketika baginda hendak sujud bagaimana menepis kaki Aisyah dengan molek. Masalah batal wuduk sentuh suami isteri berlaku selisih di kalangan ulama. Makna tidak sepakat. Pasal apa tidak sepakat? Ada nas yang berbeza. Nas yang kata batal ayat Quran, aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan. Nas yang mengatakan tak batal hadis Aisyah, Nabi tengah semayang di waktu malam terpegang kaki, Nabi tidak berhenti semayang. Kalau batal wuduk, Nabi berhenti dah semayang. Baik, ulama-ulama yang memakai hadis Aisyah, mereka menganggap tidak batal wuduk melainkan dengan sebab ada syahwat. Dalil hadis ni lah, Nabi tengah semayang, Aisyah cari Nabi, tak jumpa, terpegang kaki Nabi. Ulama yang mengatakan batal tak pakai hadis ini, dia pakai ayat aula mastumun nisa. Faham tak lagi? Jadi dua-dua ada sandaran belaka. Dah kenapa Imam Syafi'i tak pakai hadis Aisyah pegang kaki Nabi? Kata Imam Syafi'i, kemungkinan pegang pada kulit, kemungkinan pegang pada seluar, boleh jadi belaka. Bila muhtamal boleh jadi balik kepada ayat Quran, lebihlah menyelamatkan. Kerana ayat Quran sebut aula mastumun nisa. Jadi nak tak daripada ayat Quran nak turun kepada hadis tak boleh, melainkan jelas di dalam hadis pegang kena kepada tempat yang membatalkan, iaitu kulit. Maka keluarlah fatwa-fatwa yang bersangkutan sentuh kulit membatalkan wuduk, sentuh kat lain pada kulit tak batal. Contohnya kita sentuh tulang bini kita tak batal. Kita ada wuduk, kita sentuh tulang bini, batal tak? Pernah sentuh tulang bini? Pernah tak? Tak pernah. Bukan makna bini kita mati tinggal korok dah, bukan. Gigi dia, gigi bini kita tu tulang tu. Bini jongang, gigi tu beg luar gitu. Tak? Jadi kita nak pergi dapur, dia nak masuk luar, jadi kena gigi berlepuk. Oh, kena gigi. Tak? Batal tak? Tak batal. Dia panggil tersentuh tulang. Faham ke? Bukan makna bini mati dah tinggal tulang di damah. Tu orang panggil bini tu. Tu korok.
Boleh tak kita pasang telefon di rumah-rumah ibadat seperti gereja atau kuil? Jawab setengah ulama, boleh. Gereja Tokong, dia ni kerja telekom, dia pergi pasang telefon. Pasal Tokong tu ada. Tak? Ada ulama jawab boleh. Ada orang tak puas hati, dia kata dah haram. Dengar molek. Jangan kita gaduh dalam hukum. Yang haram ini ta'awanu alal ismi. Faham tak? Jadi maknanya nak semayang hari tu tok pekong atau cak sakit perut. Orang ramai dah mari ni nak semayang kan. Nak semua tok pekong. Ketua Sami sakit perut. Dia minta tolong kita telefon panggil Tok Sami nombor 2. Boleh mari segera tak? Pasal orang nak semayang ramai. Kita pun call panggil mari. Itu ta'awanu alal ismi. Ada kait dengan ibadat semayang kafir. Ada pun masuk saja di situ. Adakah dia guna telefon kita untuk sembah berhala? Ada tak? Tak. Tidak haram. Sebab kadang-kadang dia nak panggil orang, nak panggil anak dia, nak panggil kawan dia, hal lain. Bila ada campur banyak hal, tidak haram. Yang tak boleh, khusus untuk buat ibadat, tak boleh. Lepas tu kalau orang nak naik, awak tolong hantar saya ke gereja, nak buat benda, nak semayang hari Ahad ni, tak boleh hantar. Ta'awanu alal ismi, tolong perkara dosa. Tolong hantar saya gereja jap, nak jumpa padri. Berapa pula? Padri dia beli tu kasut saya, kasut bola, tak bayar-bayar lagi. Hari ni janji nak bayar. Dia pun pergi di gereja, ambil hutang dengan padri. Haram tak? Bila tak haram kita hantar dia. Nampak? Ini kita tak pukul locong. Bila pergi tempat ibadat kafir, haram selalu. Mana boleh? Pergi di kelab malam belum tentu haram. Kena balik nak cari adik dia, nak suruh balik. Faham? Soalan seterusnya, soalan yang terakhir pada malam ini, kita ambil banyak sikit. Macam-macam soalan. Soalan yang terakhir pada malam ini iaitu 3 soalan. Macam mana ni, walaupun diseksa di dalam neraka, setiap orang Islam akan masuk dalam syurga. Apa pula maksudnya perempuan neraka suami tak akan cium bau syurga? Apakah tidak salah bagi kita umat Islam menyebut oh my God? Apakah hukum jawab selawat atas Nabi dan mengatakan laknatullah pada Fir'aun ketika dalam khutbah? Dengar molek. Yang ketiga, Tok Khotib sedang berkhutbah. Tok Khotib kata telah bersabda Rasulullah, adakah boleh kita makmum dalam tengah khutbah? Jawab sallallahu alaihi wasallam, berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian ulama fiqh mazhab Syafi'i mengatakan sunat kita jawab sallallahu alaihi wasallam walau dalam khutbah. Faham lagi? Jadi tak payah balah masa ni. Kemudian pula bila kita dengar kata Fir'aun, maka Fir'aun ini laknatullah, harus kita kata la'anallahu ala Fir'aun, kerana Allah memang melaknat Fir'aun. Apa yang dilaknatkan orang itu khusus dalam Quran, dalam hadis, boleh kita kata. Bahkan dalam semayang ada mazhab mengatakan bila dengar nama Fir'aun kita kata laknatullah, tidak baca semayang. Dengar kataan syurga, Allahumma ja'alhu, aku nak masuk dalam syurga, boleh kata tak baca semayang. Siapa dalam semayang nak dengar rahmat, minta rahmat, dengar azab, minta berlindung. Soalan yang kesekian lah, boleh tak kita orang Islam sebut oh my God? Oh ni tak apa lah, my ni saya, God tu mana? Tuhan lah. Boleh tak kata oh Tuhanku? Kita terjemah oh Tuhanku, boleh tak? Boleh lah.
Dah kalau orang putih takkan nak kata oh Tuhanku. Dia kata oh my God. Sebab tu dalam terjemahan tafsir dalam bahasa Inggeris dia ada my God, dia ada my Lord. Faham? Setengah tafsir my Lord, ya Tuhanku. Setengah tafsir my God. Nah, masalahnya selama sudah dijawab oleh ulama-ulama, kalau tak silap tahun 80-an, masalah oh my God tidak menjadi kesalahan. Ya, kita orang Islam bila kata oh my God maknanya ya Allah ya Tuhanku. Melainkan dia masuk oh my God Jesus Christ, barulah syirik kata gitu. Nah, sebab tu orang Islam bila dia kata oh panas hari ni keringlah baju, tidak haram. Sebab dia tahu yang mengeringkan baju Allah bukan matahari. Tapi orang yang tak belajar akidah bahaya kata gitu. Takut obat yang menyembuhkan penyakit, matahari yang mengeringkan. Jadi kalau orang Islam kata ya Tuhanku, maknanya Allah juga. Macam orang Jawa, dia tak kata Allah Ta'ala, dia kata apa? Gusti Allah. Kita hak bodoh ni tak baik orang kata Allah Gusti. Gusti ni wrestling. Tu bodoh. Bahasa Jawa Gusti Ta'ala Maha Tinggi. Gusti Allah mana Allah Maha Tinggi. Dah boleh tak kita komen? Tak boleh pasal kita tak faham. Jadi kalau maksudnya oh my God ya Allah, salah tak? Tak salah. Cuma kalau kita kata gitu saja kita nak nampak hebat, menyerupai orang kafir, tak boleh. Kerana nak menyerupai satu kaum. Orang kafir kan oh my God tengok kereta hilang. Nak kita pun oh my God nampak kelas sikit pasal belajar kat California. Nah, jadi janganlah gitu. Yang terbaik yang tidak ada pertikaian ya Allah, tu yang terbaik. Soalan terakhir, dia kata orang Islam bila kena seksa dalam neraka akhirnya akan keluar. Dia tak faham isteri yang derhaka suami tak cium bau syurga. Dalam hadis banyak sebut lam yajid naraihatal jannah, bahasa Arab teks daripada lidah Nabi sendiri. Terjemah Melayu, mereka perempuan ni tidak mencium bau syurga. Maknanya tak masuk syurga, masuk neraka. Artinya perempuan yang derhaka masuk neraka, bukan tak masuk syurga, masuk neraka. Bila? Yang pertama, jika tidak diampunkan oleh Allah. Yang kedua, jika dia tidak bertaubat. Ini ihtimal ulama. Nah, taubat pun tak, ampun pun tak dapat, maka dia masuk neraka sebab derhaka. Tapi tidak ada orang beriman yang masuk neraka selama-lamanya. Pasal apa? Sebab Allah buat neraka untuk orang kafir, Allah buat syurga untuk orang beriman. Kenapa pula orang beriman masuk juga dalam neraka? Sebab dia berdosa kepada Allah, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Bukan Allah nak azab, Allah nak tanggalkan dosa dia baru bersih masuk syurga. Kerana syurga tempat bersih, barang kotor tak boleh masuk. Nak masuk kena basuh dulu. Mu tak mau taubat, mu taubat dalam neraka dulu, basuh baru boleh. Faham? Ada pun orang kafir masuk neraka untuk diazab, untuk diseksa kerana Allah benci. Nah, kerana mudah je orang kafir, dia tukar je aku beriman dengan Allah, maka dia selamat dunia akhirat. Engkar, enggan, degil juga 40 tahun, 60 tahun umur orang kafir, tambah juga mengaku Allah itu Tuhan sebenar, maka padang Allah balas dengan azab neraka. Yang kedua, nasihat untuk orang perempuan. Orang jangan derhaka suami kita. Banyak berlaku derhaka. Nak komplain dalam majalah, dalam apa, isteri derhaka. Kita nak kahwin, kita kena taat. Suami kita kata tak boleh keluar, jangan keluar. Kalau keluar, berdosa. Itu hakikat perkahwinan. Kalau sanggup, kahwin. Tak sanggup, jangan kahwin. Ni nak kahwin tapi tak mau ikut peraturan. Nak naik kereta atas jalan raya tapi tak mau ikut peraturan, menyusah ke orang. Nak kahwin tak mau ikut peraturan, menyusah ke suami. Nak suami kata tengah malam pukul 3 pagi, bangun saya nak minum air, wajib kena bangun buat.
Itu isteri. Nah, ni dok lawang cakap. Nah, suami kata gini, tak boleh abang, tak nak ikut ya, tak nak ikut you. Aduh. Bos pejabat diikut. Dilawan tak bos pejabat dia? Tak, dilawang suami dia. Nah, batu banyak orang lain ni berminyak-minyak air. Dalam Facebook comel cakap, lembut je. Tapi dengan laki kasar macam anjing. Dengan kawan ala you ni, ala you ni lembut. Dengan abang ni segi kasar cakap. Betul tak? Sampai bila kita nak pura-pura gitu? Suami kita lah raja yang paling besar dalam dunia ni. Sultan panggil, bini kita tak wajib keluar rumah. Suami panggil, wajib pergi. Kalau tidak, berdosa. Iza da'ar rajulu imra'atah falyatihi wa in kanat ala tanur aw kama qala. Jika suami panggil isteri, wajib datang segera kepada suami sekalipun dia sedang duduk di dapur. Tengah goreng ikan, laki panggil, lepo kuali, pergi kat laki. Tengah basuh pinggang, lepo pinggang, suami panggil. Tengah cakap telefon, lepo iPad, suami panggil. Tu isteri yang salihah. Bini kita ada gitu? Tak ada. Kita panggil Lijah, hei. Panggil sama datang ni. Nak apa panggil sama? Apa dia ayahmu panggil sama? Mak nak duduk sedap ni tak boleh. Mak nak rehat kecil tak boleh. Panggil sama. Bini kita. Tapi dah kita gitu lah. Nah, orang lelaki ni baik. Walaupun jahat guna pun bini, dok kahwin juga seorang lagi. Faham? Itulah kelebihan orang lelaki-lelaki, sentiasa baik dengan isterinya. Betul tak? Tapi janganlah kita marah pula perempuan bila dia banyak mulut begitu begini. Memang dia jenis gitu. Faham tak? Dia jenis gitulah. Ingat tu bila kita kahwin, kita kena ingat perempuan ini bukan menyeronokkan saja, tetapi tidak seronokkan kita. Dialah yang akan curi duit kita nanti. Dialah yang akan lawan cakap kita nanti. Dialah yang akan buat muka macam-macam, muka kura, muka itik, muka kuda. Faham tak? Ekspresi muka yang menyakitkan hati kita. Dialah yang akan banyak janji-janji palsu dengan kita. Kalau dia kata last lah, lepas pada beli rata ni kita tak beli dah bang, ni hak last dah. Kalau percaya bodoh. Beli boleh tapi jangan percaya. Bila gitu maka kita banyak beri maaf kepada isteri kita. Betul tak? Jangan kita marah sangat ke dia sebab dia lebih kurang dengan anak kita. Bahkan kadang-kadang lebih teruk daripada anak kita. Jenis perempuan bila kahwin, terimalah hakikat. Itulah orang yang sangat keras kepala, banyak mulut dan sebagainya. 4-5 hari lepas nak cerita last sekali bahawasanya orang perempuan ni sama saja perangai dia di mana duduk. 4 hari lepas saya layari YouTube, saya tengok tribe orang asli yang manusia jarang sampai di Amazon. Ada beberapa lagi puak yang duduk dalam gua pakai kulit saja. Perempuannya tak pakai benda-benda, pakai cocok ni je dengan rupuk buh di hidung, Angry Bird, Free Bird. Faham tak? Jadi interview dengan seorang laki-laki yang pengembara, selalu masuk hutang cari track puak-puak yang pelik-pelik gini, yang jarang jumpa orang. Bawa penterjemah seorang bangsa Brazil, nak cakap dengan ketua kampung, tanya-tanya hal makan, hal minum, hal begini, hal ni orang luar dan sebagainya, sampai bab orang puang. Dia tanya dah macam mana kaum wanita. Bangsa tu ada 167 orang dalam dunia jenis gitu. Cakap gitu macam burung bunyi. Cakap. Faham tak? Dia tanya, kata lelaki tok batin ni, dia perempuan ni 2 perangai dia. Nah, padahal telanjang ni dia. Tak ada tamadung terus. Dia kata orang perempuan banyak komplain dan mulut banyak dan benda dia nak komplain. Bini kita ada gitu, sama juga, cuma pakai kain dengan bini kita. Faham tak? Yang nak khabar tu, nak khabar walaupun dia tak ada tamadung, tak ada duduk dengan orang dalam hutang 14 hari kena masuk bukit baru jumpa, perangai sama, mulut banyak dan suka komplain. Betul tak?
macam ada hubungan dengan orang hak seri dengan masalah. Faham tak? Tapi jangan kata gitu kau kopan dia marah. Neh. Tapi bukan kopan di sinilah. Neh, hak tempat-tempat lain lah, perempuan tempat-tempat lain. Hak di sini lebih kurang tu je saja. Neh. Jadi insya-Allah kita mohon maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan sekalian. Cuma balik sekali, tajuk kita pada malam ini Maulidur Rasul. Tolonglah buatlah apa saja supaya kita rasa cinta kepada Rasul, cinta kepada semangat Rasulullah. Teruskan perjuangan Rasulullah kerana dia saja yang akan selamatkan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita akan dapat berkumpul balik di akhirat nanti di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi